Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera diucapkan kepada anda semua. Terima kasih kerana sudi lagi menghampiri ke channel ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kali ini kita akan teruskan dengan episod yang ke-22, Tok Awangah. Mayat dimandi pingkas bangun. Ketika ini, kubur juga sudah siap digali sebelum masuk waktu zuhur lagi. Mereka sudah tetapkan jenazah mestilah dikebumikan sebelum waktu zuhur disebabkan sudah lama semalaman terbujur. Siak Deraman tidak mahu melambat-lambatkan untuk mengebumikan jenazah setelah beliau diberitahu oleh Mak Senik sudah meninggal dunia selepas maghrib. Semalaman pula mereka berjaga bersengkang mata membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di sisi jenazah secara bergilir-gilir. Mereka semua mematuhi arahan Siak Deraman supaya jenazah Mak Senik dikebumikan dengan segera. Apalah gunanya menunggu hingga selepas waktu zuhur kalau mahu kebumikan jenazah, sedangkan dalam masa kubur sudah pun siap digali. Sebaik sahaja diberitahu supaya menggali kubur, lantas Surip Lekeh pagi-pagi lagi sudah menggalas cangkul dengan penyodok ke tanah perkuburan. Mereka seisi kampung mesti bergotong royong menggali kubur apabila diberitahu ada orang yang meninggal dunia. Di kampung mereka tidak wajar menerima upah menggali kubur. Seisi kampung tetap bergotong royong kerana mereka hidup sudah macam keluarga sendiri. Lagipun masing-masing memang mempunyai talian kekeluargaan, sekalipun tidak dekat, namun masih juga berkeluarga, bau-bau bacang. Sebab itulah mereka seisi kampung berkumpul di rumah Mak Senik setelah diberitahu lelaki itu sudah pun meninggal dunia. 3 hari berturut-turut Mak Senik terkejang tidak sedarkan diri selepas ditimpa rumah runtuh tatkala sedang bertukang. Tiba-tiba sahaja rumah yang sudah ditegakkan tiang runtuh semasa Mak Senik sedang memanjat untuk menaikkan atap. Dia jatuh terperosok di bawah timbunan kayu-kayu rumah yang tersembam hingga bertumpang tindih. Terpaksa pula Alang Kiman meminta bantuan jiran-jiran untuk mengeluarkan Mak Senik dari bawah timbunan kayu-kayu rumah. Hairan juga Alang Kiman yang mengupah lelaki itu bertukang. Bagaimana pula rumah yang sudah siap ditegakkan boleh runtuh? Lainlah kalau Mak Senik baru belajar bertukang hingga tidak tahu pasak dan sendal. Tukang berpengalaman macam Mak Senik tentu mahir dengan pasak dan sendal, biar rumah tidak goyah sekalipun dirempuh angin kencang. Hampir 1 jam juga mereka bertungkus lumus mengeluarkan Mak Senik dari bawah timbunan kayu congkang kalang. Sebaik sahaja ditarik keluar, memang Mak Senik sudah tidak sedarkan apa-apa lagi. Ombak dadanya sahaja yang turun naik dengan tubuh yang tidak bergerak apa-apa lagi. Kejadian yang berlaku bertahun-tahun dahulu ini memang tidak ada siapa pun yang terburu-buru untuk membawa Mak Senik ke hospital. Lagipun ketika itu siapa pun tidak peduli sangat dengan hospital yang jauh di bandar itu. Kalau mahu ke hospital, tentulah terpaksa berjam-jam menunggu sampan mahu menyeberang ke sungai. Kemudian jenuh pula mengharapkan ada kereta yang boleh membawa Mak Senik ke hospital. Kalau ada kereta pun, tidaklah sama dengan kereta sekarang yang boleh memecut laju di atas jalan yang diturap baik-baik itu. Sebab itulah Siak Deraman bersetuju meminta Pawang Jimin merawat abangnya biar pulih semula. Terpaksa pula Pawang Jimin kibas dengan kain hitam panjang sedepa hingga 3 petang berturut-turut. Dia juga telah memandikan Mak Senik dengan air kelapa muda yang biasa-biasa di dalam... Maafkan saya. Dia juga telah memandikan Mak Senik dengan air kelapa muda, biarkan bisa-bisa di dalam tubuh Allah selepas disimbahkan dengan air kelapa muda berkenaan. Tetapi Mak Senik terkejang juga dengan tidak membuka mata langsung. Isterinya, si Mayah, sudah tidak lekang punggung duduk di sisi suaminya menahan kesedihan yang menusuk. Dia sudah ingatkan Mak Senik supaya tidak gagahi bertukang apabila dia mengadu tidak sihat badan. Sejak bangun pagi lagi, Mak Senik merasakan sendinya lenguh-lenguh. Lantas beliau pun meminta anaknya, si Selidah, supaya dapat pijakkan belakangnya. Gadis kecil yang berumur 10 tahun itu tidak membantah apa-apa. Dia akan pijakkan belakang ayahnya setiap kali ayahnya berasa lenguh-lenguh badan. Asal saja balik dari bertukar rumah, di sebelah malamnya sebelum merebahkan kepala ke bantal, nescaya Mak Senik akan menyuruhkan pijak belakangnya. Selepas lidah pijak belakang, Mak Senik akan terasa segar semula.
Kalau demam, buat apa lagi bertukang? Gerutu Mayah mendesak suaminya supaya berehat saja di rumah. Lagipun, bukannya boleh kaya cepat kalau setakat bertukar rumah saja. Sengaja Mayah menyindir Mak Senik yang berkeras juga mahu turun bertukang. Alang Kiman, dia nak cepat siapkan rumahnya tu, beritahu Mak Senik sewaktu menuruni tangga. Dia kalau boleh nak siapkan sebelum keduri nikah anaknya tu. Jelasnya disebabkan beliau sudah berjanji dengan Alang Kiman yang rumah itu mesti ditegakkan cepat. Awak tu demam, takkanlah dia nak paksa juga. Mayah tetap tidak mahu suaminya terus berdegil bertukar rumah dalam keadaan yang tidak sihat badan itu. Ini perkara janji, bukannya paksa ataupun tidak, sahut Mak Senik mengingatkan isterinya supaya tidak mengesyaki Abang Kiman yang memaksanya minta siapkan juga bertukar rumah. Tatkala dia jejakkan kaki di rumah Alang Kiman pun, lelaki itu juga menyuruhnya supaya berehat sahaja sekiranya tidak sihat badan. Perkara rumah, dia sekadar harapkan rumah yang baru dibina itu siap menjelang hari perkahwinan anak gadisnya. Dan jika tidak sempat disiapkan oleh Mak Senik pun, dia tidak memaksa apa-apa. Tetapi bagi Mak Senik tidak mahu memungkirkan janji. Dia sudah berjanji mahu siapkan rumah berkenaan sebelum majlis kahwin anak gadis Alang Kiman. Sebab itu juga dia tetap berkeras mahu teruskan bertukang. Biarlah demamnya mengganggu hingga sengal-sengal badan, asal saja sudah memanjat tiang sampai berpeluh badan, nescaya demamnya akan hilang serta-merta. Tahu sangat Mak Senik bahawa badan tengah sengal-sengal tidak boleh ikutkan sangat hati yang malas. Sudah tentu kerja tidak akan selesai sampai bila-bila pun kalau harapkan tenaga sentiasa sihat. Sekiranya demam berterusan, dia akan bertukang secara ala kadar sahaja asalkan kerjanya beransur siap. Siapa pun tidak boleh menghalang dia terus bertukang dalam saat demamnya mengganggu. Mudah sahaja hati Mak Senik tersinggung kalau mereka menuduh dia sengaja berdalih apabila diberitahu badannya demam berhari-hari. Apalagi sekiranya kerjanya tergendala sampai rumah mereka lambat disiapkan. Sudah tentulah mereka akan menuduhnya tidak mampu bertukar rumah ikut jadual yang telah ditetapkan. Semasa Mak Senik memanjat ke kepala tiang, dia tahu kalau sudah pun dipaku kukuh, pasak tiang juga sudah disendal kuat supaya tidak goyah sekalipun dirempuk oleh kerbau yang sedang terluka. Dia sudah susun atap rembiar pada alang tiang biar mudah untuk dinaikkan nanti. Siapa pun tidak perlu membantunya apabila bertukar rumah. Apalah sangat dengan ikatkan atap pada kasau, dia seorang sahaja pun boleh melakukannya. Dalam masa Mak Senik sedang mendongak mahu mengikatkan atap rembiar berkenaan pada kasau, dia terasa rumah berkenaan bergegar kuat. Tatkala dia memerhatikan ke bawah, lantas saja Mak Senik ternampak lembaga besar sedang terbongkok-bongkok menyungkit tiang rumah. Belakang lembaga itu berbonggol laksana lembu jantan tengah naik badan. Marah benar Mak Senik apabila rumah itu bergoyang-goyang akibat pangkal tiangnya disungkit oleh lembaga besar belakang berbonggol itu. Lantas Mak Senik pun melontarkan tukul besi sehingga tukul itu menyinggahi kepala lembaga itu. Tetapi lembaga itu tidak peduli apa-apa sekalipun tukul besi memukul kuat ke atas kepalanya. "Hoi, awak nak cari geruh dengan aku ke?" bentak Mak Senik sambil mencembikkan mukanya disebabkan lembaga itu masih lagi terbongkok-bongkok menyungkit kaki tiang rumah tersebut. Tersengih-sengih sahaja lembaga besar belakang berbonggol itu sambil mengerling kepada Mak Senik yang sedang berpaut pada kasau itu. Kemudian dia memberi isyarat kepada Mak Senik supaya terjun dari kepala tiang. Dia juga tidak membenarkan Mak Senik untuk meneruskan bertukang kerana mengatakan rumah berkenaan masih belum disimah dengan darah ayam selasih lagi. Semenjak turun-temurun, memang Mak Senik akan simah tapak rumah dengan darah ayam selasih sebelum menegakkan tiang rumah itu. Ayahnya, arwah tukang lamin, juga tidak pernah biarkan tapak rumah baru tidak disimah darah ayam selasih setiap kali diminta bertukang. Kalau tegakkan rumah tiang 9, semua kepala tiang akan dibungkus dengan kain putih. Perabung rumah pula akan diikat dengan kain merah dan kain hitam biar sampai rumah didirikan siap tersergam. Memang tukang lamin sudah ingatkan Mak Senik mengenai pantang larang bertukar rumah sebaik saja perkakas bertukang diturunkan kepadanya. Bukan mudah mahu menggunakan pahat, mahu menebuk lubang tiang biar rasuk pelantar boleh kukuh tersendal.
Kalau tidak diseru, segala pawang bertukang membantu sama. Tetapi Mak Senit tidak peduli sangat dengan pantang larang arwah ayahnya, iaitu tukang lamin. Dia akan tegakkan juga rumah itu dengan tidak payah bertepung tawar dan tidak perlu bersimah dengan darah ayam selasih. Sudah banyak kali dia tegakkan rumah baru dengan tidak pernah mematuhi pantang larang berkenaan setiap kali bertukang. "Kenapa kamu tak bersimah dengan darah ayam selasih?" Jerkah lembaga besar berbonggol belakang sambil menjengkelkan mata. "Awak ni siapa? Berani pula kau nak perintah aku?" Sahut Mak Senit mengejeknya lantas mengisar duduk apabila bertinggung di atas palang kepala tiang. "Wah, kau ni nak tunjuk keras kepala nampaknya." Semakin marah lembaga besar itu lalu terus menyungkit kaki tiang rumah. Belum pun sempat Mak Senit membacakan surah Al-Fatihah, rumah berkenaan tiba-tiba saja runtuh tersembam. Dia pun jatuh terperosok di bawah timbunan kayu jongkang kalang itu. Ketika ini memang Alang Kiman nampak yang Mak Senit merungut-rungut sendirian sebelum jatuh melayang bersama dengan rumah yang baru dibina itu runtuh sekaligus. Cepat-cepat Alang Kiman mahu bongkarkan kayu yang jongkang kalang itu, tetapi bukan mudah mahu mengangkat tiang sebesar pokok sepemeluk yang telah pun siap dipahat itu. Masakan dia boleh mengeluarkan Mak Senit dari bawah timbunan kayu-kayu rumah runtuh itu kalau setakat harapkan tenaga dia sahaja dan isteri Utih Rima. Sebab itulah jiran-jiran segera diberitahu. Tatkala Siak Draman bersama Surit datang menjengah, Mak Senit masih lagi terhimpit di bawah timbunan kayu. Terpaksalah dialihkan kayu secara satu persatu yang banyak bertimpa-timpa itu biar Mak Senit boleh ditarik keluar. Setelah seisi kampung diberitahu mengenai Mak Senit dihempap dengan kayu-kayu rumah yang tengah dibina, barulah mereka semua dapat mengangkat tiang-tiang yang tumbang bertimpa-timpa itu. Tatkala Mak Senit dikeluarkan dari bawah timbunan kayu-kayu yang jongkang kalang itu, dia sudah tidak sedarkan apa-apa lagi. Segera Siak Draman meminta jiran-jiran supaya usungkan abangnya balik ke rumah. Disebabkan Mak Senit tidak sedar apa-apa, memang tiada siapa lagi yang boleh diharapkan selain daripada Pawang Jimin. Tentulah Pawang Jimin tahu bagaimana mahu memulihkan Mak Senit yang terkejang laksana mayat terbujur itu. 3 hari Pawang Jimin kibaskan dengan kain hitam, tetapi keadaan Mak Senit masih juga terkejang tidak bergerak apa-apa. Sebab itulah Siak Draman meminta membacakan surah Yasin sahaja secara beramai-ramai. Dalam masa mereka sedang membacakan surah Yasin itulah, Mak Senit tiba-tiba saja kaku tidak berombak-ombak lagi dadanya. Setelah dicekak nadinya oleh Siak Draman, memang sudah tidak berdetak lagi. Lantas saja dia membujurkan tubuh abangnya di bawah bumbung rumah dengan menuturkan perlahan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sebab juga dada mayah apabila kenangkan suaminya ditimpa rumah hingga terkejang menjadi mayat. Tahu sangat dia tentang suaminya berdegil tidak mahu mematuhi pantang larang arwah ayahnya apabila mahu bertukar rumah. Dia tidak akan menepung tawar dahulu, hinggalah disimah dengan darah ayam selasih terlebih dahulu. Pahat peninggalan ayahnya juga tidaklah diasapkan dengan kemenyan setiap kali mahu memulakan kerja bertukar rumah. Memang tidak sama cara Mak Senit dengan arwah ayahnya yang pegang kukuh-kukuh pantang larang berkenaan. Sebaik saja diminta bertukar rumah, nescaya tukang lamin akan mengasapkan pahat dengan kemenyan. Tidak ada sesiapa lagi yang berani mengganggu setelah bisa pahat berkenaan diseru, biar mudah ditusuk pada kepala tiang. Sebab itulah tukang lamin akan balut kepala tiang dengan kain putih, biar bisa pahat tidak memberi mudarat kepada tiang yang ditusuknya itu. Tentu kepala tiang tidak akan mudah reput akibat terkena bisa pahat berkenaan. Manalah Mak Senit tahu mengenai petua tukar rumah sejak turun-temurun kalau beliau sekadar belajar kemahiran bertukang semata-mata. Siapa lagi yang boleh menandingi tukang lamin kalau mengukir pintu ataupun daun tingkap? Kadang-kala dia akan ukir juga rasuk pelantar apabila diupah siapkan rumah yang besar tersergam. Memang tukang laminlah yang diharapkan oleh orang-orang kaya untuk mendirikan rumah yang berukir-ukir hingga amat mempersonakan. Sebab itu, pahat yang digunakan oleh tukang lamin mestilah diasapkan dengan kemenyan apabila mahu memulakan kerja bertukar rumah. Tetapi bagi Mak Senit, dia tidak peduli sangat dengan petua yang diturunkan oleh arwah ayahnya. Perkara bertukar rumah bukanlah diharapkan sangat oleh Mak Senit. Kalau tidak disebabkan orang-orang kampung mendesak, memang dia tidak akan bertukar rumah sangat. Biarlah dia menggalas tajak mencebak tanah sawah. Sudah sampai waktunya tu.
Keluh Siak Deraman meminta kakak iparnya supaya bertenang sebaik sahaja jenazah Mak Senit dibujurkan. Tak dapat diundurkan walau sesaat pun, tak dapat juga didahulukan, bisiknya menahan pilu yang menusuk perasaan. Semalaman itu pula mereka semua bercekam mata membacakan Al-Quran di sisi jenazah Mak Senit yang terbujur itu. Sebaik sahaja pagi mula cerah melayah, Surit Lekeh pun bersetuju untuk menggalikan kubur bersama dengan jiran-jiran yang lain yang mahu menguruskan bahagian penggalian kubur. Mereka yang menguruskan membuat usungan segera menetak buluh dan pelepah rembia. Seisi kampung sudah diberitahu mengenai kematian Mak Senit, yang juga seorang guru membaca mukaddam. Budak-budak yang belajar mengaji mukaddam berkumpul di sisinya sejak pagi lagi untuk membacakan mukaddam, sementara orang yang lebih tua masing-masing menyediakan urusan pengebumian. Sebelum matahari tegak di kepala, Siak Deraman telah diberitahu bahawa persiapan sudah pun sempurna untuk mengebumikan jenazah. Ketika ini tidak bertangguh lagi, Siak Deraman pun segera memerintahkan supaya jenazah abangnya dimandikan. Mereka pun sama-sama mengusung jenazah ke tengah rumah dengan mengopakkan lantai rumah supaya mudah untuk menjeruskan air. Semasa Siak Deraman hampir selesai memandikan mayat itulah, tiba-tiba sahaja mereka melihat jari jenazah Mak Senit bergerak-gerak. Cepat-cepat Alang Kimin menepuk bahu Siak Deraman apabila mereka yang berkeliling memandikan jenazah sudah pun mula berundur ke belakang. Masing-masing mula bergerak mahu terjun ke tanah kerana bimbang jenazah Mak Senit akan bingkas bangun. Kalau tidak disebabkan Siak Deraman masih tercegat di sisi jenazah abangnya, nescaya mereka tidak bertangguh lagi untuk terjun ke tanah. Hei, apa pula halnya ni? Serba salah juga Mayah apabila melihat mereka memandikan jenazah berundur dengan cemas. Jari Mak Senit tu bergerak-gerak, gerutu beberapa orang yang sudah bersiap sedia mahu terjun di tingkat rumah. Mayat takkan boleh bergerak lagi lah. Salah seorang yang berundur ke serambi pula memberitahu mereka berceratuk di tengah halaman rumah pula. Serentak dengan itu, seisi rumah menjadi gempar apabila diberitahu yang jenazah Mak Senit sudah pun bingkas bangun. Sekiranya waktu itu tengah malam ketika jenazah Mak Senit menggerakkan jari, memang tidak ada sesiapa pun yang akan bertahan di situ. Disebabkan ia waktu siang dan belum pun pukul 11 pagi, mereka tidaklah berdebar sangat. Setidak-tidaknya Siak Deraman juga tidak berganjak berhadapan dengan jenazah yang sedang dimandikan itu. Tidak lama selepas jari jenazah Mak Senit bergerak-gerak, lantas tangannya pula bergerak-gerak bagaikan mahu mencapai sesuatu. Kemudian dia menggaru-garukan siku, lalu terus terbersin perlahan. Cepat-cepat Siak Deraman berlutut di sisi jenazah abangnya mahu memastikan sama ada mayat ataupun Mak Senit yang bingkas bangun itu. Kenapa pula orang ramai hadap aku ni? Tercengang-cengang Mak Senit apabila dia duduk termengah-mengah. Tetapi Siak Deraman tidak menyahut. Segera dia papas semula Mak Senit ke tempat tidur disebabkan tenaganya yang masih lagi lemah. Memang terkejut mereka yang berkumpul di rumahnya apabila diberitahu bahawa Mak Senit yang sudah terkejam mati itu tiba-tiba sahaja bingkas bangun. Kami sangka awak ni sudah pun meninggal, beritahu Alang Kimin serba salah apabila didesak oleh Mak Senit supaya menceritakan hal yang sebenarnya. Menggeleng kepala Mak Senit sambil beristighfar. Di dalam keadaan lemah itu, segeralah Mayah menyuduhkan bubur ke mulutnya setelah 3 hari dia tidak menjamah sebarang makanan. Memang Mak Senit juga tidak menyangka bahawa keadaan dirinya sudah dianggap mati oleh sanak saudaranya. Dia sendiri tidak tahu apa-apa setelah tiang rumah itu disungkit oleh lembaga besar belakang berbonggol itu. Ketika ini, Surit Lekeh yang mengetuai kerja menggali kubur juga sudah diberitahu mengenai Mak Senit yang disangka sudah mati itu bangun semula. Sekalipun Mak Senit masih lagi di dalam keadaan yang lemah, tetapi tubuhnya tidak cedera apa-apa akibat dihempap oleh kayu-kayu rumah yang jongkang kalaing itu. Kalau begitu, kubur yang sudah siap digali kena ditanamkan dengan batang pisang, ujar Pawang Jimin mengingatkan Surit Lekeh supaya menggambuskan tanah kubur mesti diisi liang lahatnya. Tidak boleh liang lahat dibiarkan kosong setelah siap digali. Tahulah sangat Pawang Jimin mengenai pantang larang sejak turun-temurun itu. Petaka yang menimpa seisi kampung sehinggalah 7 hari berturut-turut orang meninggal dunia akibat tanah kubur dikecewakan. Pawang Jimin tetap ingat pesanan arwah datuknya, iaitu Pawang Manok apabila kubur siap digali tetapi jenazah tidak dikebumikan. Tiba-tiba sahaja Hitam Damat yang disangkakan mati bingkas bangun.
Tatkala kubur sudah pun siap digali, seisi kampung menyangkakan Hitam Damat sudah terkejam mati setelah ditemui tidak sedarkan diri sambil tersandar pada pokok leban apabila balik dari berburu di hutan. Memang Hitam Damat pergi berburu tidak pernah mengajak kawan-kawan disebabkan kegemarannya bersendirian sahaja. Sehari semalaman dia tidak balik ke rumah. Segeralah orang-orang kampung jejaki dia ke hutan. Tatkala ditemui, beliau tersandar di perdu pokok leban sambil tercangkung memeluk tombaknya. Lantas Pawang Manuk pun diberitahu mengenai Hitam Damat yang sudah ditemui tidak sedarkan diri semasa berburu di hutan. Belum sempat Pawang Manuk kibas dengan kain hitam untuk 3 petang berturut-turut, dia sudah diberitahu bahawa Hitam Damat sudah pun meninggal dunia. Dalam masa orang-orang kampung bersiap-siap untuk mengebumikannya, tiba-tiba sahaja Hitam Damat menarik kain selubungnya. Dia terus terkuak-kuak laksana bangun dari tidur sahaja, lalu terus turun ke telaga untuk berkumur-kumur. Memang dia tidak mempedulikan sangat mengenai jiran-jirannya yang sedang bersiap-siap untuk mengebumikan jenazahnya itu. Sebaik sahaja dia naik ke atas rumah, lantas saja Hitam Damat meminta isterinya siapkan sarapan minum paginya. Terkejut besar Hitam Damat apabila isterinya memberitahu bahawa dirinya sudah dikatakan terkejang meninggal dunia. Ketika itu barulah dia memberitahu Pawang Manuk bahawa dirinya sudah tersesat jalan di dalam hutan hingga meranduk kawasan yang penuh sesak dengan rumpun buluh. Di mana-mana sahaja rumpun buluh bertaut rapat hinggakan dia tidak dapat menemui jalan keluar. Semakin jauh dia melangkah, hutan buluh bertambah luas laksana lautan yang terbentang. Terpaksa pula dia mencari lorong di celah rumpun buluh berkenaan. Setelah puas mencari jalan keluar, akhirnya Hitam Damat sampai juga di halaman rumah yang diperbuat daripada buluh yang tumbuh merimbun itu. Tatkala dia sedang terpinga-pinga itu, dia telah mendengar bunyi siup buluh berkisar di tiup angin yang lalu. Tiba-tiba muncul seorang perempuan tua yang mengerbangkan rambutnya dari muka pintu. Lantas dia pun memujuk perempuan tua itu supaya menunjukkan jalan balik kepadanya. Namun perempuan tua itu berkeras tidak mahu menunjukkan jalan keluar kepadanya disebabkan Hitam Damat sudah menceroboh ke tempatnya. Disebabkan itu, marah benarlah Hitam Damat apabila diperdayakan sedemikian. Ketika dia menghentakkan tumit ke tanah, terus dia membacakan, Qaulan wa filan inna basar rabbika lasyadidun wallahu min waraihim muhidz. Sekaligus angin pun bertiup kencang hingga banyak rumpun buluh yang tercabut tidak bertampan. Menjadi gerun perempuan tua itu apabila rumahnya juga telah diserbu angin kencang tersebut hingga menyebabkan terpaksa berpaut pada jenang pintu. Berbuai-buai perempuan tua itu bergayut akibat kakinya telah terangkat di elus angin bagaikan kain tersangkut yang berayun-ayun. Merungut-rungut perempuan tua itu marah kerana menyangka Hitam Damat sudah mudah diperdayakan. Sebaik saja angin kencang reda, lantas saja menjelma lelaki besar laksana gajah terconggok. Hitam Damat dapat melihat belakang lelaki itu berbonggol-bonggol apabila dia berjalan terjengkit-jengkit. Lantas lelaki bongkok itu pun membentak marah kepada perempuan tua kerana mencuba hendak menguji Hitam Damat. Dia memberi isyarat kepada perempuan tua itu supaya masuk ke dalam rumah dan tidak lagi menjengah di situ. Sebaik sahaja perempuan tua itu hilang di balik pintu, segeralah lelaki bongkok bertubuh besar itu mengajak Hitam Damat supaya duduk. Tetapi Hitam Damat tidak mahu menerima pelawaan lelaki berkenaan. Dia ingatkan lelaki itu supaya menunjukkan jalan keluar kepadanya dengan tidak bertangguh. Terpaksalah lelaki bongkok itu mematuhi kemahuan Hitam Damat itu. Memang Hitam Damat dapat merasakan dia melihat lorong di celah-celah rumpun buluh yang terus sahaja mengarah ke halaman rumahnya. Tatkala kakinya melangkah mahu menaiki tangga rumahnya, dia merasakan ada kain selubung yang menyerkupnya. Sebaik sahaja dia membuangkan kain yang menyerkup mukanya itu, Hitam Damat mendapati dia sedang terbaring bagaikan mayat sedang dibujurkan. Ketika bingkas bangun inilah, Hitam Damat telah terkuat-kuat akibat letih di samping keletihan kerana lama sangat tersesat di tengah rumpun buluh. Sebab itu dia berasa hairan apabila diberitahu sudah terbujur menjadi mayat sejak semalaman. Apabila Hitam Damat yang sudah disangkakan mati itu kembali bangun dalam keadaan yang sihat, orang-orang kampung segera mengambuskan semula tanah kubur yang digali itu tanpa disumbatkan dengan batang pisang sebagai ganti. Belum pun menjelang petang, tiba-tiba sahaja Usin Kaduk meninggal dunia akibat jatuh tangga tatkala menyerbu ayam yang sedang mematuk padi jemurannya. Marah benar Usin Kaduk disebabkan ayam-ayam itu tetap tidak berundur apabila beliau menghalaunya dari tepi tingkap. Lantas saja Usin Kaduk mahu terjun ke tengah halamannya menyebabkan kakinya tersandung pada bendul. Sekaligus pula dia terhumban ke kaki tangga dengan rusuknya tersendal pada anak tangga.
Dia tidak boleh bergerak sehingga nafasnya tercungap-cungap. Terpaksa pula isteri dan anak-anak memapahnya naik ke atas rumah dalam keadaan lemah yang tidak bertenaga. Tidak lama selepas itu pun Usin Kaduk terkejang tidak bernyawa sebelum sempat pawang manuk dipanggil untuk menjampikannya. Selepas kematian Usin Kaduk, 7 orang penduduk kampung telah meninggal dunia secara berturut-turut dalam masa seminggu. Setelah kematian 7 orang secara berturut-turut itulah, pawang manuk tidak semena-mena telah bermimpi melihat jelmaan lelaki tua yang berjubah putih. Lantas, jelmaan lelaki tua itu telah mengingatkan dia supaya tanamkan batang pisang setelah kubur digali, tidak dikebumikan dengan mayat yang terbujur. Jangan biarkan tanah kubur tidak diisi, beritahu Pawang Jimin setelah kubur yang telah siap digali. Tetapi Mak Senik yang disangkakan mati bingkas bangun semula. Segera dia menyuruh Surip Lekeh letakkan batang pisang lalu dimasukkan ke dalam liang lahat untuk menggantikan jenazah yang tidak jadi dikebumikan. Tatkala mereka sedang mengheret batang pisang itu, Siak Deraman diberitahu bahawa Aki Lagah pula yang meninggal dunia setelah lama terkejang sakit. Mereka semua memang tahu Aki Lagah yang sudah berusia hampir 100 tahun sudah berbulan-bulan terkejang sakit akibat terlalu tua. Dia sudah tidak mampu lagi bergerak disebabkan kakinya sudah terlalu lemah dan tidak boleh dijejakkan lagi. Tidak heran sangat pada mereka apabila diberitahu bahawa Aki Lagah meninggal dunia setelah lama terkejang sakit. Setelah diberitahu bahawa Aki Lagah meninggal dunia, segeralah Siak Deraman beritahu tidak payahlah dikambus tanah kubur yang sudah siap digali itu. Mereka sekadar perlu mengukur baik-baik jenazah Aki Lagah supaya sesuai dengan kubur berkenaan. Tak ada apa-apa kejadian ganjil pun selepas Aki Lagah dikebumikan, Ustaz. Jelas Mak Senik yang menuturkan secara perlahan dalam suara yang lemah akibat terlalu uzur. Dia tetap kenangkan kejadian dia yang disangka sudah meninggal dunia hingga digali kubur bertahun-tahun dahulu. Memang Siak Deraman sendiri yang memberitahu kepada saya mengenai kejadian yang menimpa abangnya itu. Tetapi Mak Senik tidak tahu apa-apa setelah dia terhumban hingga ditindih dengan kayu rumah yang runtuh itu. Dia hanya sekadar ingat lembaga besar berbelakangkan berbonggol itu yang menyungkit kaki tiang hingga ke rumah berkenaan terbalik runtuh. Kalau dia sempat melompat turun pun, memang Mak Senik tidak akan mengalah. Bila-bila sahaja dia akan mencekat tengkuk lembaga bertubuh besar umpama gajah itu, sekalipun terpaksa bergeluk berhampas pulas. Dah lama benar kejadian ini berlaku, Ustaz. Beberapa kali Siak Deraman beristighfar disebabkan dia sendiri yang sedang memandikan jenazah ketika itu. Tapi Abang Senik sekarang ni memang dia tengah sakit, ujarnya setelah diberitahu mengenai abangnya terkejang sakit sudah berminggu-minggu. Bimbang juga anaknya, si Andak Kasim, jika kejadian yang berlaku bertahun-tahun dahulu terhadap ayahnya akan berulang kembali. Sebab itulah dia desak saya datang menjengah tatkala ayahnya sudah terkejang sakit sehingga berminggu-minggu. Manalah tahu kalau sakit terkejang itu sekadar mahu mengelirukan mereka sekeluarga sahaja. Siak Deraman pun berpengalaman, tentu dia lebih tahu, tutur saya sambil mengerling kepada Siak Deraman. Dalam wajahnya yang sudah pun dimamah usia itu, Siak Deraman tetap tenang mendesak abangnya supaya berzikir mengingatkan Allah yang Maha mengetahui segalanya nyata dan yang tersembunyi.